pola ni corak berulang. Corak-corak berulang. Okey, pola. Bagi jujukan nombor. Jadi kita dah masuk peringkat abstrak. Peringkat abstrak maksudnya nombor-nombor, simbol-simbol. Masa kita sekolah rendah, kita belajar banyak benda-benda. Benda-benda dah tukar kepada nombor-nombor. Jadi pola bagi jujukan nombor menggambarkan hubungan antara nombor-nombor dalam satu apa? Dalam satu turutan, dalam satu corak. Contoh yang selalu kita gunakan nombor genap dan nombor ganjil. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi dengan jujukan ini ada hubungan antara satu sama lain. 2 ada hubungan dengan 4, 4 ada hubungan dengan 6. Dengan operasi tambah atau tolak ataupun darab ataupun bahagi. Kalau macam contoh 2, 4, 6, 8 ni dia akan tambah berapa? Tambah 2, tambah 2, tambah 2 kan? Jadi operasi dia tambah. Mula daripada nombor 2. Untuk nombor genap 2. 2. Okey. 2. Campur 2, 4. 4 campur 2, 6. 6 campur 2, 8. 8 campur 2, 10. Jadi dia bertambah 2 lah. Untuk mendapatkan pola 4, 6, 8, 10. Yang sebelumnya ditambah 2. Kita juga dengan nombor ganjil. Dia tambah ke tolak? Tambah juga kan? Okey. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. Maka dikenali sebagai urutan nombor ganjil. Sebenarnya 1, 1, 2, 3, 5, 8 ni dipanggil urutan before Naci. 1, 1, 2, 3, 5. Corak pola urutan nombor gambarkan corak setiap urutan berikut. Okey, maksudnya gambarkan ni dia tambah berapa? Gambarkan corak setiap urutan nombor berikut. Jadi kita nak tahu dia bertambah atau berkurang. Ini mesti bertambah kan? Sebab 5, 12, 19, 26 bertambah Jadi kita lihat dia bertambah. Turutan daripada urutan 1 ke 2 dia tambah berapa? 7. 12 ke 19 tambah 7. 19 ke 26 tambah 7. 26 ke nombor susunnya tambah 7. Jadi kita jawab untuk gambarkan corak setiap urutan berikut adalah corak urutan nombor 5, 12, 19, 26 dipilih dengan menambah 7 pada nombor sebelumnya. Mesti ada nombor sebelumnya. Okey, sebelumnya. Nombor dalam urutan. Urutan tu maksudnya 15, 12, 19, 26 berturut-turut. Okey, yang ni tambah berapa? Okey, kita lihat. Selain pada operasi tambah, dia juga ada yang darab untuk turutan ini, untuk pola ni. 1, 4, 16, 64 dipilih dengan mendarabkan nombor urutan sebelumnya dengan 4. 1 dan 4, 4. 4 dan 4, 16. Kan? Darab 4.
4, 16. 16 ada 4. 24. Okey. Dia boleh darab, dia boleh bahagi, tambah ataupun tolak. Seterusnya. Okey, kita tengok urutan nombor dia. Kedudukan pertama 40, kedudukan 2 35, kedudukan nombor ketiga 30. Nanti kita nampak dia berkurang kan. Jadi dia berkurang berapa? Jadi kita gambarkan pola corak dia. Okey, tambah berapa tu? Tambah ke tolak? Puluh, 35, 30, 25. Okey. Cuba kita buat. Tambah atau tolak. Cuba gambarkan dengan beritahu dia tolak ke tambah sebarang nilai. Okey, dapat? Tolak berapa? Tolak 5 kan? Nak senang kita nak tahu macam mana dapat 5. 40 tolak 35. Okey, 35 tolak 30. 30 tolak 25. Kita dapat 5 kan? Jadi kita cari beza antara kedudukan pertama 40 dan kedudukan kedua 35, kita tolakkan aja. Tolak, kalau macam darab ke bahagi, mungkin kita boleh bahagikan dia dulu, baru kita dapatkan nombor nilai dia tu. Maka corak urutan nombor 40, 35, 30, 25, 25 dengan menolak 5 daripada nombor sebelumnya. Okey, nombor dalam urutan. Okey, kita cuba buat ini. Tambah ke, tolak ke, darab atau bahagi. Kalau tambah tolak, tak semestinya kan. Dia jurang dia besar kan. Jadi kita cuba jaya memula bahagi 2 ke dulu, bahagi 3, bahagi 4 guna kalkulator. 144 tu cuba bagi 2. Dapat tak 72? Okey, cuba jaya, dapat tak? Bahagi ke darab? Boleh respon dekat chat, in call message. Okey, dapat. Berapa dia punya tu? Bahagi ke darab? Okey, bahagi 2 kan? Bahagi 2. Bahagi 2 sebelumnya. Bahagi sebelumnya 144 tu bagi 2. Bagi 2 dapat 72 kan? Bagi 2 lagi dapat 36 kan? Bagi 2 lagi dapat 18. Jadi bagi 2 sebelumnya corak urutan nombor 144 dan seterusnya diperoleh dengan membagi nombor dalam urutan sebelumnya.
dengan 2. Boleh? Itu maksudnya corak urutan nombor. Corak urutan nombor. Okey, sekarang kita tengok corak-corak bentuk-bentuk objek. Bentuk-bentuk. Kita tengok pola ni. Isi tempat kosong dengan melukis objek seterusnya. Pola bermula. Pola memula. Anak panah ke kiri kan. Kedua, kiri dan kanan. Ketiga, ke kanan kan. Lepas tu pola tu berulang. Pola bermula. Kedua. Dan ketiga. Pola bermula. Kedua. Ketiga. Maka pola ni berulang daripada pola yang mula-mula ni kan. 3 pertama ni. Jadi dia berulang sama. Jadi kita dapat jangkakan ini pun berulang. Maka yang dalam kotak ni, tempat kosong ni, apa perlu kita isi? Corak. Yang mana? Yang ke kiri ke kanan ke? Ataupun kiri dan ke kanan? Okey, siapa jawab ke kiri? Dapat? Okey, isikan kotak tu apa nombor seterusnya? Okey, kita boleh cuba soalan 2. Tulis dekat chat ataupun message dekat Google Meet. Nombor apa? Okey, kotak kosong ni. Apa kita perlu isi? Nombor apa? Nombor 1 ke 3 ke 4 ke 2? Dapat? Jadi ini nombor pertama. 1. Pola bermula 1. Okey. Kedudukan kedua nombor 3. Boleh? Kedudukan ketiga nombor 4. Kedudukan keempat nombor 2. Lepas tu dia berulang kan? Pola tu berulang kembali. Jadi dia mula balik 1. 1. Nampak tak? 1, 3. Lepas 3 apa? Lepas 3 apa? Boleh tulis type dekat chat.
4. Yes. 4 Jadi kita dah tahulah dia punya jangkaan dia. Kita dah boleh baca atau kita boleh ramalkan nombor. Baik, soalan 3. Tengok permulaan ni apa, kedudukan kedua apa huruf dia, ketiga apa, adakah dia berulang? R. Okey, dari PQR, R, PQR, R, PQR. Pola bermula, kedua, ketiga, keempat kan? Dia sampai keempat, lepas tu dia akan berulang balik, PQRR. Jadi kita boleh jangkakan PQR. Boleh. Okey, lepas kita dah tahu corak dia, kita tengok yang satu corak dia bertambah objek dia. Isi tempat kosong dengan melukis objek seterusnya. Okey, kita lihat pola bermula dengan dua segitiga. Pola bermula bilangan dua segitiga. 1, 2. Lepas tu dia bertambah dua segitiga. 1, 2. Okey. Jadi ni kedudukan pertama ke kedudukan kedua dia bertambah 2. Okey. Kedudukan kedua ke kedudukan ketiga dia tambah 2 juga kan? Yang kat bawah ni 1, 2. Jadi kita dapat baca dia bertambah 2 lagi kan? Bertambah 2 segitiga lagi. Okey, lepas tu dia bertambah 2. Mana dia bertambah 2? Yang tepi ni kan? Tapi dia punya susunan dia sekarang dekat sini je pula. Lepas tu dia mesti bertambah 2. Jadi cuba lukiskan macam mana dia bertambah 2 lagi. Dia bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2 kan? Dia punya corak dia. Bertambah 2 sebelum nombor yang ataupun objek sebelum tu. Bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Okey, cuba lukiskan dia punya objek dia untuk dalam kotak ni. Kalau boleh snap lah guna WhatsApp. Kalau ada handphone boleh snap awak punya yang awak buat tu. Kalau boleh mesti ada buku tulis buku tulis yang panjang tu untuk latihan kelas kita ketulis yang panjang tu. Jadi semua latihan awak boleh buat kat situ. Untuk awak ulang kaji nanti untuk peksa awak boleh lihat buku yang awak buat tu, tulisan tu. Okey, kalau boleh snapkan awak punya jalan kerja, hantar kat WhatsApp cikgu. Okey, dalam 1 minit dah sudah.
Ya, dia bertambah. Jadi ya. Okey. Sama Yang merah-merah tu cikgu nak apa beza penyedut minuman untuk mempelai bentuk seterusnya. Okey, yang ketiga pula kita bincang. Sebab dia tambah 2 tambah 2, 3. Cikgu padam dulu, nanti keliru. Tutup dulu. Tiga ke 5 tambah 2. 5 ke 7 tambah 2. 7 ke 9 tambah 2. Okey. Lepas tu kita nak buat dia punya ukapan algebra dia. Macam mana nak dapatkan ukapan algebra dia? Ukapan algebra ni dia formula dia ada 2n. Bila ada formula ukapan algebra ni, kita boleh gantikan n tu kedudukan mana-mana nombor turutan untuk kita tahu apakah nilai nombor dia tu. Okey. Contoh, mula-mula kita kena tulis kedudukan nombor, iaitu n. Okey, step pertama, kita buat 3, 5, 7, 9, tambah 2, tambah 2. Okey, langkah kedua, nak salin boleh salin, n sama dengan 1. 1 ni apa? Kedudukan 1. Kedudukan kedua. Kedudukan ketiga. Okey, di n. N ni kedudukan kedudukan nombor pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Keseluruhannya kita boleh buat ujung dia n n ni kedudukan tak terhingga lah. N ni maksudnya ke 5, ke 6, ke 7, ke 9, ke 10. Ujung dia kita tulis n n ni maksudnya kedudukan nombor. Kita boleh jadikan persamaan 1. Sebab dia bertambah 2 tadi, yang 3 ke 5 tu tambah 2, 5 ke 7 tu tambah 2. Jadi persamaan 1 tadi kita bagi arahan 1 mesti didarabkan dengan 2. Jadi persamaan setiap simbol dan nombor tu kita darab dengan 2. Jadi n darab 2, n darab 2, 2n. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Semua kita darab 2 sebab dia persamaan 1 arahan dia. Persamaan 1 darab 2. Semua kita darab. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. Dan seterusnya sampai hujung. Sampai hujung pun kita darab n darab 2, 2n. Jadi persamaan kedua. Macam persamaan serentak. Tapi ini tak ada eliminate, kita tambah. Tak ada penghapusan atau pembatalan, tak ada. Lepas tu kita buat apa? Untuk dapatkan 3, 5, 7, 9 tu. Kita dapat 2n sama dengan 2, 4, 6, 8.
supaya kedudukan yang pertama 2 tu, supaya dapat kita tukar jadi 3, 5, 7, 9. 2 tu kita perlu tambah 1 tambah 3 ke atau darab 1? Rasanya 2 tu. Yang ni. Untuk dapatkan 3 ni. Lepas tu 4 ni kita nak dapatkan 5. Macam mana? Persamaan 2 ni kita nak persamaan dari 2 kita nak buat apa? Tambah 1, nak bagi arahan apa? Tambah 1 ke, tambah 2 ke, ataupun tolak 1 ataupun darab 2. Okey, boleh bagi respon agak-agaknya. Darab 2. Kalau darab 2, 2 darab 2, 4. Kita tak dapat 3. Jadi persamaan 2 tu maksudnya semua nombor tu kita kena tambah apa tolak untuk dapatkan 3, 5, 7 tu. 2 tu kedudukan pertama mestilah 3 tu kan. Jadi 2 tu kita kena tambah 1 dapat 3 kan. 4 tambah 1 dapat 5 kan. 6 tambah 1 dapat 7 kan. 8 tambah 9 tambah 1 dapat 9 kan. Macam tu. Jadi kita kena bagi arahan 2 tambah 1 untuk dapat corak nombor 3, 5, urutan 3, 5, 7, 9. Sebab tu kita kena tambah 1. Buatlah tindik-tindik kat sini sebagai bagi arahan. Jadi 2n tambah 1 sama dengan 2 tambah 1, 3. Kan dah dapat tu? 5, 7, 9. Dan ujung dia pun 2n tambah 1. Ini kedudukan n ni tak tahu yang keberapa Mungkin ke 15, ke 100, ke 1000. 2, kalau ke 1000, 2 darab 1000 tambah 1. Maka kita tahu lah nombor yang ke 1000 tu apa nilai dia Okey, jadi yang ini kita tak perlu buat titik, kita buat kurungan sebutan. Okey, inilah sebutan generalisasi. Maka kita buat kat bawah ni, maka buat kesimpulan, buat ayat sikit, maka 2n tambah 1 adalah generasi generalisasi bagi urutan tu dengan n kedudukan dia 1, 2, 3, 4, koma dan seterusnya. Jawab macam ni. Okey, kita cuba yang seterusnya. Nanti awak, siapa nak snap boleh snap. Nanti dulu cikgu ambil padam ni, ambil dia punya skema tu. Okey. Okey, ambil contoh ni untuk snapkan untuk buat soalan yang seterusnya. Okey, kita darab 2. Kalau tambah 2, nombor sebelumnya kita darab 2 Kalau tambah 3, kita darab 3 Lepas tu, untuk kita dapatkan nombor 3, 5, 7 daripada 2, 4 dan 8 tu, kita tambah 1. Itu kita kena cuba jaya Tambah 1 ke tambah 2. Lihat macam mana nombor turutan yang kita nak cari tu.
untuk dapatkan dia punya ukapan algebra dia. 2n campur 1 tadi. Sudah? Okay, kita cuba yang ni. Ni kedudukan kedudukan nombor. Ingat n tu kedudukan nombor. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kedudukan nombor. Macam nombor 3 dia kedudukan dia kedudukan 1. 5 tu kedudukan kedua. 7 tu kedudukan yang ketiga. 9 tu kedudukan yang keempat. Kalau kita nak tahu kedudukan contohnya ke 100, kita ganti je n tu dengan kedudukan yang ke 100. Kita akan dapat apa nilai dia. Kan? Jadi kita boleh apply, kita boleh guna balik formula tadi untuk cari. Jadi kita tak perlu cari nombor lepas 9 ni berapa, 9 tu, lepas 9 tu berapa, lepas tu berapa sampai ke 100. Kita tak perlu cari satu-satu. Kita guna ukapan algebra ni untuk aplikasi. Contoh kita nak ke 100, nombor yang ke 100. Ganti je kedudukan yang ke 100. Jadi kedudukan 100 berapa? 200 tambah 1. Dia akan 201. Tak perlu kita susah-susah nak cari 9 campur 2, 11. 11 campur 2, 13. Sampai besok tak habis. Jadi kita guna rumus ni saja, senang saja. Jadi ahli matematik telah reka ukapan algebra ni untuk mudahkan kita cari nilai yang keberapa. Yang ke 1 ni apa nilai dia? 201. Kalau kita nak cari yang kedua ni, kita boleh apply juga. Betul tak? Kedudukan nombor kedua ni 5. Ganti je lah. 2. Kedudukan nombor kedua tambah 1. 2 + 2, 4. Tambah 1, 5. Dapat tak? 5, betul? Inilah ukapan algebra dia untuk jujukan ni. Okey. Dah faham dah? Untuk dapatkan dia dan untuk kita gunakan dia, aplikasikan dia. Mudah kan? Dia memudahkan kita mencari nilai apa-apa kedudukan bagi jujukan nombor atau pola 3, 5, 7, 9. Ada soalan? Okey, kita cuba cari nombor dulu dengan perkataan. Apakah nombor? Tuliskan generalisasi tentang pola bagi jujukan di bawah menggunakan nombor. Okey, nombor tu urutan dia. Apakah nombor urutan dia? Kedudukan pertama tu berapa? 4. Lepas 4, sebelum kita tuliskan jawapan nombor 1 dan 2 tu, kita kaji dulu. Mula-mula 4 segi selari kan. Jadi nombor dia 4 kan. Dia ada 1, 2, 3, 4. Segi 4 sama. Segi 4 selari kan. Kalau dia saya ingat ni 4 selari lah. 4.
Okey, dia bertambah berapa ni? Dia akan bertambah 3. Dapat 7 kan? Okey, jadi kedudukan kedua 7. Tambah 3 lagi. Dapat berapa? Dapat 10. Okey, jadi nombor dia apa dia? Empat, 7, 10. Lepas tu kita buat titik, maksudnya seterusnya. Okey, nombor 2. Apa jawapan dia nombor 2? Perkataan. Okey, boleh cuba perkataan, apa perkataan dia? Boleh tulis kat chat apa dia punya perkataan dia. Cuba, boleh cuba. Perkataan tu dia bertambah berapa? Kalau perkataan tu maksudnya bertambah berapa nombor sebelumnya. Okey, boleh? Tulis kat chat. Kalau dapat. Bertambah 3. Jadi perkataan kita boleh tulis tambah 3, 4 selari. Ikut konteks soalan. Kalau 4 selari lah. Kalau slow lah. 3 batang slow ke. 3 kerusi ke kan. Tambah 3, 4 selari untuk memperolehi bentuk seterusnya. Boleh? Memperolehi bentuk seterusnya. Kalau nombor untuk turutan nombor seterusnya. Macam kita belajar tadi. Ini kita ubah sikit ayat dia, memperolehi bentuk seterusnya. Itu je. Okey, yang ketiga macam mana? 3 kita buat juga 4, 7, 10. Tapi kita buat dia tambah 3 kan? Okey, ikut yang contoh tadi, mula kita buat yang ni, cikgu buatkan ni kan. Nanti awak sambungkan. 4 tambah 3. 7 tambah 3. Okey, itu langkah pertama. Langkah kedua kita buat apa? Tengok contoh tu. Kita boleh buat persamaan 1. Cikgu buat sampai N tu. Okey, langkah kedua, tulis N kedudukan nombor 1, 2, 3. Sampai 3 cukup sebab dia sampai 10 kan? Koma, seterusnya sampai N. Sampai ke 100, ke 1000, kan? Ke sejuta. Itu maksudnya N. Labelkan dia sebagai persamaan 1. Okey, awak sambung seterusnya. Bagi arahan. 1 ni awak nak darab dengan berapa? Tengok dia tambah berapa. Terus awak sambung buat. Okey, cuba Cikgu bagi dalam 1.5 minit. Cuba buat, nanti awak snap jawapannya. Dapat tak? Sampai awak dapat 4, 7, 10 tu, itu dia punya ungkapan algebra dia. Okey, boleh cuba?
Dan 1 minit setengah. Dah siap awak snapkan jalan kerja dia. Okey, boleh tak? Boleh. Kalau tambah 3, 1 tu darab dengan 3. Persamaan 1 tu darab dengan 3 arahan dia. Okey, seterusnya 2 ni nak tambah ke berapa? Tambah 1 ke tambah 2? Untuk dapatkan 4. Supaya 3 ni berubah jadi 4, 6 ni berubah jadi 7. Macam mana? Dan seterusnya 9 jadi 10. Macam mana? Persamaan 2 tu nak tambah berapa?
Okey, dapat? Okey, sudah. Jadi kita tambah berapa? Sudah siap, boleh snap. Hantar pada cikgu. Jadi 3 tu nak dapat 4 mesti tambah 1 kan. Jadi persamaan 2 tu kita tambah 1. Titik bertindih. Jadi 3n tambah 1. Lain pun tambah 1 3 tambah 1 4. 6 1 tambah 1 7 9 tambah 1 10. Kan dapat tu? 4 7 10. Sama tak dengan atas? Jadi 3n tambah 1. Inilah sebutan dia. Ataupun ungkapan algebra dia yang kita boleh guna untuk cari nilai kedudukan yang keberapa boleh, ke 1000 pun boleh, ke 100 juta pun boleh kita gunakan formula ni atau ungkapan algebra ni. Maka kita tulis, maka 3n tambah 1 dengan n sama dengan, n tu kedudukan sama dengan kedudukan 1, 2, 3, dan seterusnya. Okey, macam mana respon? Dapat tak? Respon? Dapat? Kau dapat? Yes, yes, yes. Dapat? Boleh snap? Yang lain? Boleh snap? WhatsApp? WhatsApp boleh cikgu? Okey, kalau awak ada masa, awak cari pula nombor ganjil ungkapan algebra, nombor ganjil pula. Dia 2n tambah 1 ke atau 2n tolak 1? Awak boleh buat kajian guna cara kerja yang sama untuk cari sebutan bagi nombor ganjil pula. Boleh? Cari nombor ganjil pula Cari nombor ganjil punya ungkapan algebra dia. Ataupun generalisasi je. Kata mudah perkataan kita, formula lah. Formula sebutan tu. Okey, kalau tak ada soalan? Ada soalan?
Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Nak tanya? Okay, ya. Jadi kita tangguh dulu kelas kita. Nanti awak cuba buat generalisasi untuk nombor ganjil. Gunakan step. Ikut je step dulu. Nanti dah faham step dia semua. Nanti sendiri awak boleh buat. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sama-sama, sama-sama, sama-sama.